Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah, kita bersyukur akan Allah Ta'ala yang mana boleh kita buat berbuka cara pengajian ataupun ilmu, iaitu masalah kita kecil ni, iaitu dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Dan kita terima kasih juga kepada jawatan kuasa dalam masjid ni dan segala atibat, bomo-bomo dan jawatan yang ada kekuasaan dalam pengajian ataupun dalam anggota dalam masjid ni. Semoga kita berdoa akan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala wipahai kepada kita, iaitu ilmu tauhid. Dan ilmu-ilmu lain lagi itu di bawah ilmu tauhid. Sebabnya apabila tauhid kita tu betul dengan cara hak disuruh oleh Allah, maka amal hak lain pun dikabulkan, diterimakan. Maka semoga artinya, maknanya boleh kita buat pengajian dalam sekitarnya sejam setengah lebih kurang. Lepas pada tu kita beri asilah, soalan dalam masalah hak kita pengajian saning, antara faham ke ataupun tidak faham betul mana ke, dan masalah-masalah hak lain-lain lagi. Maka oleh itu wajib di atas kita kesemua dan istimewa di atas pendakwah-pendakwah, orang-orang dakwah dan jemaah Islamiyah, wajiblah di atas kita saning kena menjalani ataupun berfahami cara-cara minhaj Al-Kitab was Sunnah as-Sahihah. Ning hak wajib atas kita. Hak nombor satu, mula-mulanya wajib atas kita mengikut jalan ni, cara minhaj pelaturan hak Allah Ta'ala royak mari di dalam Quran dan pelaturan hak diaturkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang sahihah. Dan kita kena mulai pengajian ataupun dakwah tak ni dengan bagai hak rasul-rasul kesemua mula, iaitu rasul-rasul semua mula gapo? Iaitu mulanya dengan tauhid. Dengan tauhid. Tiap-tiap anbiya, tiap-tiap seorang nabi daripada nabi mana-mana pun, ia mulai dengan syahadah la ilaha illallah. Inilah tiap-tiap nabi mana-mana pun. Istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memulakan akan dakwah dengan iaitu kalimah la ilaha illallah. Tentu nak kecek tertengah masalah maudhu' kalimah la ilaha illallah. Cara ihtimam, cara ahamiyah dia, ahamiyah bagi tauhid dan kelebihan tauhid tu gapo atik, dan syarat-syarat bagi mengucap kalimah la ilaha illallah. Ini orang panggil ibadat, orang panggil selebih ibadat mengucap zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Kita kena ada syarat dia. Seperti semaya kena ada syarat, seperti puasa kena ada syarat, zakat kena ada syarat, buat haji kena ada syarat dia, syarat bagi sah. Apa kalau tak ada syarat, ibadat tak ni tak terima punah. Maka hari ini boleh kita dengar 3 cara di atas kalimah la ilaha illallah yang kita nak kecek hari ini sekadar insya-Allah taala. Pertama nak kecek cara ahamiyah. Sebab apa boleh kita orang Islam ni kena kecek sangat dengan kalimah tu, la ilaha illallah. Yang kedua, kelebihan apa tu? Kelebihan dia apa tu? Jadi apabila kita tahu hal kelebihan ni, kita buat pada rajin menyebutkan kalimah ni. Dengan sampai akhir hayat, nak mati pun ditutup ke sebut kalimah la ilaha illallah. Sunat bagi orang-orang hak pergi tengok orang sakit dekat nak mati tu, kena talqin hajar kalimah ni. Tak ada suruh hajar hak lain. Kalau gitu hari ni kita boleh tahu cara. Dan syarat dia. Syarat dia. Apa kalau reti syarat, itulah asbab jadi terima ibadat ni. Patut insya-Allah syarat Muhammadur Rasulullah itu liqah yang lain pula insya-Allah kalau ada. Hingga sampai Nabi duduk di Mekah, duduk dakwah di Mekah 13 tahun, tak ada dakwah moga lain. Dakwah kalimah la ilaha illallah. Katakanlah hai manusia kalimah ni, kalimah la ilaha illallah mung bertuah lah. Duk kecek moga lain, duk dakwah hingga sampai kelahi berbalah di antara Nabi dengan puak-puak Quraisy tu buku kalimah ni. Tu. Hingga sampai Nabi hijrah pergi kepada Madinah, buku kalimah la ilaha illallah. Apa kalau Nabi hijrah pergi kepada Madinah, telah letaklah kalimah ni di dalam hati sahabat-sahabat, di dalam diri manusia masing-masing, maka di situlah Nabi kita menghamburkan akan syariat. Ha semaya, ha puasa, ha zakat, ha haji, semua tu fardu di Madinah lah. Nak tak dulu kalimah ni. Hingga siapa budak mula-mula beranak tubik pun suruh hajar, suruh baik. We dengar kalimah la ilaha illallah. Maudhu' mudah sekali kecek hari ni. Maudhu' kita dah baca hari-hari. Sebab tu datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man rabba saghiran hatta yaqula la ilaha illallah lam yuhasibuhu Allahu yaumal qiyamah. Allahu akbar. Siapa-siapa membelakan akan budak yang kecil, siapa-siapa yang duk pera budak, tak kira anak kita ke anak demo tak apa, tapi kita nak pera dia. Seperti anuban, seperti sekolah budak Lepas tu ia hajar.
Hingga siapa budak tu pandai berkecek katanya la ilaha illallah. Kita hajar dia, duduk dengan kita hajarlah. Kelebihan dia apa? Allah Ta'ala masuk dia dalam syurga dengan tak ada kena hisap. Masuk ke syurga. Dosa kesalahan gapo gitu mau lebih kurang tak kira dah, hisap masuk syurga. Kelebihan dengan sahabat, kita duk pera budak, duk hajar budak, budak tu boleh kecek dengan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kita duduk rumah kita dengan anak kita tu, kita jangan lepas saja. Hajar. Kita hajar anak kita. Ataupun guru-guru hajar. Dan we faham makna dia. Allah Ta'ala we masuk dalam syurga orang hak hajar saat ni dengan tidak ada hisab masuk dia. Allahu Akbar. Nak cari amalan mana lagi? Pera budak ya. Ikutlah wala yatim tak yatim pun asal ke budak kecil. Kita pera je, kita hajar je boleh kata. Tu satu daripada hak mula-mula kita kerja. Allah ni ayatnya namu. La ilaha illallah. Ya namu dia banyak. Nama bagi kalimah la ilaha illallah. Yang pertamanya nama dia nya kalimah thayyibah. Bahasa kita kata kalimah yang baik. Tak ada cakap hak baik dalam dunia ni melainkan sebut la ilaha illallah, kalimah thayyibah. Allah Ta'ala wayak dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata, adakah kamu tidak tahukah bagaimanakah kelebihan kalimah thayyibah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Allah Ta'ala wari perbandingi sebagai dengan satu pohon kayu. Itu pohon tamar. Sebagai dengan pohon tamar, Yahumi dianya duduk di bombing ni. Pucuk dianya duduk atas langit tu. Buah ada semua. Tu'ti ukulaha kullahinin. Mendatangkan akan buahnya pada tiap-tiap masa. Seperti maknanya apabila orang itu ada kalimah la ilaha illallah, seperti dia tanam satu pohon langit, maka di langit itu ada buah semua. Artinya maknanya orang ngaji cara ilmu balaghah, orang panggil tasbih, orang panggil ibarat dengan cara tasbih. Maknanya apa kalau orang ada kalimah ni ikut dia buat gapo. Tidur dia pun boleh pahala, mani dia pun boleh pahala, matelah semaya, zikir hak lain matelah. Ikut dia gerak-gerik gapo, kerana kalimah tu ada dalam tubuh seorang tak ni, mendapatkan akan pahala, mendapatkan kebajikan selama-lama di sisi Allah Ta'ala. Malaikat dua naik semua amalan dia, sia malai untuk taruh balas pada hari akhirat. Sebab apa? Sebab ia ada kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah. Kalimah ni
Sebab tu orang panggil kalimah thayyibah, kalimah yang baik sekali. Selebih-lebih zikir, selebih-lebih doa, tak ada. Kalimah la ilaha illallah. Kalau kita nak berdoa kak, sebut ni la ilaha illallah, doa. Kalau nak zikir pun sebut kalimah la ilaha illallah pun, jela juga zikir. Jadi beripung dalam kalimah la ilaha illallah, selebih-lebih zikir dan selebih-lebih doa. Tu. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa yang mengadu kepada Allah Ta'ala, suruh Allah Ta'ala mengajar doa ke dia, Rabbi alimni syai'an ad'uka bihi. Kata Nabi Musa, hei Tuhanku, mengajarkan olehmu akan daku akan suatu benda yang aku boleh nak berdoa dengan dia. Maka lalu Allah Ta'ala kata, Qul ya Musa la ilaha illallah. Tuhan kata-kata tu lah, la ilaha illallah tu lah. Kalau mau nak doa ke apa ke, maka Musa katakan, kullu ibadika yaqulun. Hak ni semua orang boleh kata belaka. Aku nak minta hak pelik Kalau kita agak minta nak terima sama seorang ilmu hak pelik lah, nak berdoa supaya Tuhan mudah terima doa. Jadi Musa kamatkan hak ni gak, Pahami kata, mana orang pandai belaka tak sih nak hak kecek sama seorang. Kita kalau terima ilmu untuk guru gak, terima sama seorang hak ni hak sungguh lah. Musa kata semua orang pandai kata belaka. Tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, hei Musa, mung tahu tak, kalau mung ambil langit 7 lapis, ambil bumi ke semua 7 lapis, ambil barang hodok dalam langit dalam bumi ke semua ni, diletak balik satu penimenge, tak satu penimenge. Lepas tu mung ambil la illallah, berat hak mana? Tuhan kata berat kalimah la ilaha illallah. Musa pun yakin. Arti maknanya dalam kalimah la ilaha illallah ni kalimah yang baik sekali. Hipung segala doa, hipung segala zikir. Sebab tu kita kena rajin sebut kalimah ni. Sekurang-kurang dia 70 kali sehari kan. Kita kena rajin sebut. Maka ayat yang kita baca tadi ada sebut dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-25. Itu satu nama bagi kalimah la ilaha illallah. Dan yang keduanya kalimah syahadah. Nama bagi la ilaha illallah orang panggil kalimah syahadah. Kalimah bersaksi. Maknanya kalau satu orang tu tak mengucap kalimah la ilaha illallah ni, tak pandai, tak erti, maka nak dihukum kata dia tu orang tauhid, orang Islam, tak boleh. Tu. Walaulah kita kata orang tu duduk sekapung dengan orang Islam kali pun, tapi tak pandai, mengucap tak pandai. Ataupun kalau orang-orang hak suasana daripada Islam, kalau dia tu nak masuk Islam, nak pergi mengucap hak lain tak boleh. Dia tak jadi Islam. Dia kena mengucap dengan kalimah asyhadu alla ilaha illallah. Tu makna kata kalimah syahadah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah Ta'ala sendiri menyaksi kalimah la ilaha illallah. Maka sebab itulah maknanya dikatakan, dinamakan kalimah la ilaha illallah ni kalimah syahadah. Kalimah menyaksi bahasa kita. Kalimah saksi. Saksi kata orang ni Islam.
Kemudian apa kalau orang tu mengucap kalimah syahadah dah, maka mengandungilah segala hukum, segala ibadat, mengandungi di bawah kalimah syahadah ni. Kalimah la ilaha illallah terkandung kesemua. Dua. Yang ketiganya, nama kalimah la ilaha illallah ni namanya kalimatut taqwa. Kalimah taqwa. Kalimah takut. Siapa yang ada kalimah la ilaha illallah, orang tu dinamakan dia muttaqin, orang takwa kepada Allah. Seperti mana firman Allah Taala ni dalil. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah Ta'ala beri menurunkan sifat sakinah, sifat ia tetap iman di atas rasul dan di atas orang mukmin. Tuhan will lazimkan kalimah ni, kalimah takwa tak ni, kalimah la ilaha illallah di atas orang-orang beriman. Tuhan will lazim kalimah tu, tetap kalimah tu. Kejut sikit la ilaha illallah, apa sikit la ilaha illallah, nak tidur la ilaha illallah. Mana kalimah ni orang panggil kalimah takwa. Pergi tengoklah ayat tani pada suratul Fathi, pada ayat yang ke-41. Yang keempatnya kalimatan baqiyah. Nama bagi kalimah la ilaha illallah, nama kalimah baqiyah. Apa makna kalimah baqiyah? Kalimah yang meninggal oleh Nabi Ibrahim untuk kepada anak cucu dia wikna Islam. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, dan menjadi ia Nabi Ibrahim akan kalimah la ilaha illallah, kalimah yang baqiyah, kalimah yang dia taruh pesaka kepada anak cucu dia untuk nak mengenalkan akan Islam, iaitu mengucap kalimah la ilaha illallah. Tu sebab tu dinamakan dia kalimah baqiyah, ataupun dikatakan al-qaulus sabit. Jala juga. Yang kelima iaitu al-qaulus sabit. Kalimah yang tetap di dalam hati orang lepas daripada mati. Apa kalau pergi dalam kubur pergi tu, tu kalau Allah Ta'ala tahu tetap ke, ia zambilah terlupa. Ni kita kena ngaji wi faham molek. Kadang-kadang baru dekat nak mati lupa, nak mengucap tak pandai. Tu orang panggil kalimah ni tak tetap. Bagi orang-orang yang Allah Ta'ala meliharakan akan iman dia, ia ingat jika sakit, jika mati, lepas dah mati pun ingat untuk nak menjawabkan akan soal muka dan nakil lepas dah mati tu pun sebut. Itu hewi ingat. Yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala menetapkan kalimah al-qaulus sabit di dalam hati orang mukmin, di dalam hidup dunia dan hidup akhirat. Sebab tu ya kita hidup doa atas kubur tu, lepas pada orang tu dah tanam mayat, ya sunat berdoa. Doa minta ni. Tu. Allahumma inna hadza 'abduka wa la na'lamu bihi illa khairan wa qad ajlastahu litas'alahu fa nas'aluka Allahumma an tusabbitahu bil qaulis sabit fil akhirah kama sabbattahu fid dunya. Tu doa tu. Lepas dah tanam mayat sudah siap,
Pergi baca doa tu. Ya Allah, inilah hamba-Mu. Mayat hak mati hamba-Mu. Aku tengok dia agak baik. Di masjid, semayang, mengaji, baca Quran, apa amal dia baik. Dia berdoa. Maka sekarang ni aku minta lah padamu ya Allah, wimu tetaplah kalimah la ilaha illallah pada hari akhirat ni seperti mana ia duk ingat dalam dunia. Dia ingat. Sahabat tu dinamakan al-qaulus sabit. Kalimah yang tetap di dalam hati orang mukmin. Orang mukmin tu tak boleh terlupa kalimah ni. Di akhirat dan dunia. Dunia matalah, akhirat pun ingat juga. Sebab itulah sunat bagi kita apabila kita jaga pada tidur, kena kata kalimah ni. La ilaha illallah. Tajdid kena ke iman kita. Tajdid kena ke tauhid kita. Membarukan ke iman. Kena baru semua. Kena basuh bagi panggil. Sunat sebut kalimah ni. Minta Tuhan tetap. Dan minta yang keduanya pula minta Tuhan jumpa dengan Nabi. Allah, kalau orang hak mati gitu jumpa dengan Nabi, Allah boleh kata agak ceraklah orang tu ahli selamat lah. Orang tu duduk oleh syafaat Nabi lah, masuk oleh syurga lah, boleh kata agak. Iya zambillah kaku kalau tapi kalau pergi jumpa dengan syaitan sudah. Lepas dah mati jumpa dengan syaitan lagi. Ingat itu yang kelima. Nama bagi kalimah la ilaha illallah yang keanehnya nama dia al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqa, tali yang teguh bahasa kita. Tali yang teguh. Allah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa-siapa ia berkufur dengan taghut, kufur dengan taghut, benda hak disembah lain pada Allah, kufur. Wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah, maksudnya rabban wa ma'budan. Dia kena beriman dengan Allah, iman sebuah Tuhan ni, dan ma'bud, benda yang disembah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguhnya orang itulah berpegang dengan tali yang teguh, iaitu berpegang dengan kalimah la ilaha illallah. Itu tauhid, pegang tali teguh. Dan yang ketujuhnya kalimah tauhid, orang panggil kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah yang menunjuk atas seorang itu muslim. Kalau kata subhanallah, tak, dia tak jadi, tak menunjuk atas tauhid. La ilaha illallah itulah tauhid. Seperti mana firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Berdosa, bertauhid, dan tidak bercampur iman dia saat ini dengan syirik. Dikarenakan zulmin ai bisyirkin, iman tak campur dengan syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang dapat aman keselamatan di hari akhirat, dan dalam dunia ni diampunkan akan dosanya dan dapat hidayah daripada Allah. La ilaha illallah. Mengaji we faham kalimah la ilaha illallah. Orang beriman dengan kalimah la ilaha illallah tak bercampur dengan syirik. Ada kalau bercampur dengan dosa, tak ada apa, boleh dia Tuhan maaf dengan sahabat. Dengan sahabat iman tu, dengan syirik tak ada.
Orang itu Tuhan beri lebih 3 perkara. Pertama, keamanan hari akhirat. Yang kedua, diapung ke dosa. Tuhan apung dosa ya. Dengan sahabat iman saat ni, Tuhan apung dosa. Tu. Nah, dan lagi juga yang ketiga, dapat hidayah. Dalam dunia ni, Allah Ta'ala beri hidayah. Mengikut sunnah Nabi, ibadat kepada Allah. Tak rasa kecewa. Nisbah dengan segi kemakinan, segi bersahabat dan apa. Ini Tuhan lebih 3. Orang berpegang dengan kalimah la ilaha illallah, tidak bercampur dengan syirik, keamanan ni Tuhan jamin siap. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah sabit bagi mereka itu keamanan ni. Wahum muhtadun, dan mereka itu dapat hidayah dalam dunia. Dalam dunia dapat hidayah, akhirat dapat keamanan ni, lepas daripada azab, lepas daripada siksa neraka, dan diapung ke dosa. Dosa dia hak salah gapo lain pada syirik lah, Tuhan maaf. Tu 7. Dan yang ke-8-nya iaitu Sibghatullah. Nama juga Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Orang panggil penyeluk Allah Ta'ala. Sibghah mana penyeluk? Penyeluk Tuhan ke? La ilaha illallah. Siapa yang nak masuk dalam jemaah Allah Ta'ala, kena ada kalimah tu. La ilaha illallah. Orang panggil penyeluk Allah Ta'ala. Tak ada dah penyeluk yang lain lagi lebih daripada penyeluk Allah Ta'ala. Kena nyanyi jemaah. Ya sa'a selalu dah man rabbuka. Ya tak tanya hak lain dah. Wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Tanya wa ma syahadatuka. Siapa ya Tuhanmu? Siapa ya orang yang duk sembah dalam dunia? Ya tanya. Tu mana man rabbuka wa man nabiyyuka. Siapa ya orang yang kamu duk turut sunnah dia, dan apakah agama yang kamu berpegang, yang kamu beramal. Maka wajiblah di atas kita ni kena kenal Tuhan, dan kena kenal Nabi, dan kena kenal agama. Kita nak kenal Allah Ta'ala, kita kena mengaji tauhid. Nak kenal Nabi, kena mengaji sejarah. Kita tengah tahu sejarah Nabi. Nabi beranak di mana, bakit di mana, disalak pun di mana gitu mah. Kalau tak tahu, dosa juga. Dan kita kena kenal agama. Nak kenal kan agama. Kita nak kenal agama ni dengan ada dalil. Mu duk buat ibadat lagu ni ada dalil dak? Mu duk kata lagu ni mana dalil? Hak mana ada dalil, Quran dengan hadis, itulah agama. Hak mana hak tak ada dalil, dalam Quran dengan hadis, walau dakwah lah apa, bukan. Tu mana kenal agama. Kalau dia kecek turuk kok tu kok ni tahu dengan demo royak, tu bukan agama. We faham molek 3 perkara tak payah. Nak kenal Allah, kena ngaji tauhid. Tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid ibadat. Kena ngaji werti 3 tu. Barulah orang panggil kenal Tuhan. Nak kenal Nabi, kena ngaji tarikh, sejarah. Nak kenal agama, kena ngaji dalil Quran, sunnah. Maka wajib tu. Wajib atas kita tiap-tiap orang mukallaf kena reti 3. Orang panggil usul as-salasah. Usul yang 3, iaitu kenal Nabi, kenal Tuhan, kenal agama. Tu orang panggil makna kata nama bagi kalimah la ilaha illallah, iaitu 8. Kalimah thayyibah, kalimah syahadah, kalimah taqwa, kalimatun baqiyah, al-qaulus sabit, al-urwatul wusqa, kalimah tauhid, dan kalimah ikhlas. Tu orang panggil
nama bagi kalimah la ilaha illallah. Lah ni kita nak royak syarat dia pula. Syarat bagi kalimah la ilaha illallah, apa dia syarat dia? Dan apakah rukun dia? Syarat dengan rukun. Sepanjang semaya ada syarat, ada rukun. Rukun bagi kalimah la ilaha illallah, rukun dianya dua ya. Rukun dia. Apa makna rukun? Makna rukun di mana benar terjadi ibadat dengan dia. Kalau tak ada buat dia tak jadi ibadat. Seperti kita kata semaya. Rukun dia berapa? Niat, takbir, diri betul, baca Fatihah, tu rukun. Kalau tak buat dia tak jadi semaya. Tu rukun. Kalau kita ngajar, rukun ngajar berapa? 3 rukun ngajar. Pertama untuk guru, yang kedua anak murid, yang ketiga tepat nak ngaji. Kalau tepat pun ada, mau sekolah pun ada, tok guru tak ada, tak boleh ngajar, tak boleh. Kalau ada tok guru, Allah yang bercakap gitu mu, anak murid pun ada, tepat tak ada, ngajar tak boleh betul lah. Tu rukun dia panggil. Ni rukun dia 2. Rukun bagi kalimah la ilaha illallah 2. Pertama, la ilaha. Satu rukun. Rukun yang kedua, illallah. Itu 2 rukun. Pertama rukun dianya nafi. Yang kedua isbat. Kalau nafi saja tak boleh. La ilah. Tak ada. Tidak sah mengucap qada tu la ilah. Illallah tak ada, tak boleh. Kalau kata illallah, la ilah tak ada, tak boleh ke? Orang panggil rukun dia. Tu. Dia kena ada la ilaha nafi. Illallah isbat. Apa makna la ilaha? Maknanya la ilaha mana? La ma'budah. La ma'bud fis samawati wal ardi bihaqqil. Tidak ada benda yang disembah di dalam langit dengan bumi ni hak sembah dengan sebenar, tak ada, melainkan Allah. Tu wajib kita nak reti makna tu. Kalau kata bahasa Melayu juga, tidak ada Tuhan disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tu kalau kita banding royak bahasa Melayu. Kalau kita nak buat bahasa Arab juga, la ma'buda bihaqqin fil ardi wala fis sama illallah. Tidak ada benda yang disembah dengan sebenar di langit, di bumi melainkan Allah. Illallah tu orang panggil isbat. Rukun yang 2 tu. Ada pun syarat dia. Syarat dia ni 8. Syarat bagi nak sah mengucap kalimah la ilaha illallah 8 perkara. Sebab apa? Sebab kalimah la ilaha illallah ni miftahul jannah. Anak koci nak masuk syurga. Syurga ya pintu koci. Anak koci dia la ilaha illallah. Tapi kalau kita syarat dia tak sempurna kalimah la ilaha illallah, maka anak koci tidak terbuka. Nak masuk tak boleh. Maka kita kena faham syarat dia. Sebab itulah Abu Jahal tak mengucap. Sebab itulah Abu Talib diri tak mengucap. Kerana dia reti apa kalau kata kalimah ni jadi gini. Sebab dia reti syarat. Dia reti syarat. Sebagai kalimah hak huduh-huduh dah. Kita tak kata sebab kita reti. Orang reti. Ada orang tak tahu ni kata ikut sering ah.
Maka syarat pertamanya bagi mengucap kalimah la ilaha illallah iaitu kena al-ilmu bimaknaha, iaitu kena reti makna dia, kena reti tujuan dia. Kalau kata tak reti makna, tak reti tujuan, katalah 1000 kali pun tidak diterimakan. Palsu saja. Palsu saja. Maka kata la ilaha illallah. Itu lapar tak kena mula lagi. La ilaha tak kena mula lagi berucap lagu tu. Tu. Kena mengucap betul. La ilaha illallah. Ikutlah kena nak lama pun tak apa. Betul. Maknanya kena reti makna, iaitu menafikan segala benda disembah lain daripada Allah dan isbatkan akan benda yang disembah dengan sebenar bagi Allah Ta'ala satu saja benda yang disembah dengan sebenar. Seperti firman Allah Ta'ala ni, dalil kata wajib kita kena reti makna la ilaha illallah tu. Allah Ta'ala firman katanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Lam fi'ama Tuhan kata tahu, hendaklah kamu kena tahu. Itu mana i'lam, wasungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ma'buda fis samawati wal ard bihaqqin illallah. Wajib kena tahu. Kalau tak tahu tidak sah menjadikan akan orang Islam, tidak sah. Kita kena belajar tahu. Dan lagi juga datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil kata wajib kena reti makna. Nabi kata man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, rawahu Muslim. Man mata, siapa-siapa yang mati, siapa-siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, padahal ia ketahui makna la ilaha illallah. Dia tak kata kali dekat nak mati, dia tak ada kata kali mati gitu, tak ada kata, tapi dalam hati dia reti hakikat bagi kalimah la ilaha illallah. Matelah orang hak kata tu molek benar lagi lah. Nah, dekat ajal nak mati la ilaha illallah tu molek Kalau ni tak, dia tak nak kata kali. Orang duk kata di telinga dia tak kata, tapi dia reti makna la ilaha illallah. Makna dia apa? Makna hak tadi, la ma'buda bihaqqin illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Nabi kata siapa-siapa yang mati padahal dia ketahui makna la ilaha illallah, orang itu masuk dalam syurga. Itu satu syarat pertama. Syarat pertama kena reti makna dan reti tujuan yang kita duk kata la ilaha illallah. Syarat yang kedua iaitu kena yakin. Yakin yang menafikan akan syak. Itu syarat yang kedua, iaitu dengan bahawa adalah hati dia saat ni yakin dengan kalimah la ilaha illallah dengan tidak ada syak. Kalau dia bersakut dalam agama dengan sunnah Nabi ke apa, dia tak ada syak dak. Hak wajib, atikak kata wajib. Sebab tu orang ia ada beza. Akidah dengan mana ma yajibul imanu bihi. Itu mana akidah. Barang yang wajib kena percaya. Sama ada hak bersakut dengan sifat Tuhan, sama ada hak lain. Seperti semaya, rukuk Islam, puasa, wajib kena iman. Beriman tu, diri iman tu orang panggil akidah. Adapun tauhid ni akidah saja, tak ada kena iman, tak ada kena buat.
Dia bagi dua. Syariat dia bagi dua. Syariat ni dia tak bagi dua. Pertama benda i'tikad, yang kedua benda amalan. Hak i'tikad ni i'tikad saja, iman saja ya. Sebenarnya beriman dengan ada Allah Taala, iman dengan ada malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, iman saja ya. Beriman dengan sifat Allah Taala, iman saja ya, tak ada kena buat amal. Wajib kita kena beriman dengan Tuhan ada. Wajib kita kena beriman dengan kata Allah Ta'ala ada baginya sifat kamalat. Sifat kamalat amat banyak yang sepatut bagi Allah Ta'ala, dengan tidak ada kaifiat, dengan tak ada banding dengan siapa. Tu wajib kita kena beriman. Amalan tak ada. Tu tauhid orang panggil. Tauhid yang miksa ya. Iman saja, tak ada kena amal. Ada pun amalan ni, syariat amalan ia dua. Satu kena iman, yang kedua kena beramal. Kena reti pula dah. Semaya 5 fardu. Wajib atas kita kena beriman kata semaya tu wajib. Siapa yang tak beriman kata semaya kata wajib ke, kata tak wajib, kufur. Puasa wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib, dia kata tak wajib, tak boleh, jadi kafir ke panggil. Tapi kita nak buat amal dengan semaya tak ni, tu kena mengadap tok guru pula dah. Kena cari tok guru, tanya tok guru semaya lah no. Tu Nabi ada terai mari. Ha semaya lagu ning. Ha puasa lagu ning. Ha cara buat haji pula lagu ning. Kena niat ni mekak dia, lepas tu pergi ke Arafah, mari mabik di Muzdalifah, lepas tu mari melota di Jamrah. Tu kena 2 kali orang panggil. Kena iman sekali. Kena belajar bererti hakikat amalan tu. Tu orang panggil syariat. Syariat 2. Pertama syariat i'tikad. Hak tu ialah benda yang tidak bergaduh dengan cara amal, tak ada. Tak ada bergantung dengan amal dak. Hanya pergi saja, iman saja. Kita pergi kata Allah Ta'ala bersifat gitu gini dah. Pada mak kata itu Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan baka, Tuhan kekal, Tuhan kederak, Tuhan ada ilmu. Kena reti tak? Tak. Tak ada kena reti, iman saja ya. Bagaimana kita tak ada kena payah apa dah lah. Tak ada kena payah kali. Iman tu wajib. Hak balik reti tak ada. Ada pun semaya, iman wajib, reti wajib 2. Alah tu. Itu hak sifat Tuhan dia kat mudah sekali lah dia panggil. Kecek mudah lah. Tuhan raya Allah nak pakai belah tu. Balik reti tak ada. Tu. Hak balik amal kena iman, lagi juga kena reti cara amal dia. Maka wajib atas kita kena yakin semua syariat jangan buat syak. Apa? Kerana termasuk dalam kalimah la ilaha illallah. Kalau hidup syak dengan semaya, hidup syak dengan puasa, hidup syak dengan haji, tak teruk cara sunnah, punah kalimah la ilaha illallah tadi. Punahlah hak kita duk kata la ilaha illallah, kata kerana pula duduk syak dengan sunnah Nabi. Sunnah anu syak, hak ni wawih, hak ni wasa tak sengerti. Atau apa dengan sifat-sifat Allah Ta'ala kita buat pada buat syak, buat dak berasa gitu, berasa gini, berasa tak serupa, berasa apa, jadi maknanya jadi orang panggil tidak yakin. Orang panggil dia kena yakin hati dengan agama, dengan sunnah Nabi, dengan tidak ada syak. Sama ada buku tauhid, sama ada buku amalan. Benda wajib kena amal. Wajib dengan cara ijma' ulama. Ada pun kalau wajib dengan cara khilaf tak apa. Seperti semaya witir. Semaya witir ni wajib atas khilaf ulama. Kata setengah tak ada wajib, kali sunat ya. Tu tak apa. Tu semaya witir tak wajib. Tak apa, hidup syak ni tak apa. Tak punahlah kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah.
Ada pun kalau perkara hak telah ijma' tak boleh. Dengan semaya 5. Ada makilah benda hak makan ni. Benda hak semelih putus dengan halqum meri yakin halal. Benda hak halal kita kata haram. Benda hak haram kita kata halal. Tak boleh ke? Tu. Tu orang panggil yakin yang menafikan akan syak. Seperti mana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sungguhnya, innama adatul hasri, sungguhnya orang mukmin, orang beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian dia tak ada syak. Hak mana hak Nabi hantar mari, dia tak ada wawih ke apa, tak ada syak dak. Tak ada kotor kuning, tak ada syak lah nak belagang hak mana-mana tak ada dah. Hak Allah Taala lah hak sebenar sungguh. Hak Nabi royak tu hak sungguh. Hak kena sengoti tak ada syak. Orang itulah orang beriman. Kalau kita duk belagar kata kan hak nung orang tua lagu nung hak ning lagu ning. Jadi kita perasaannya ragu-ragu orang panggil. Maka itu orang panggil syak dengan kalimah la ilaha illallah. Tak cukup syarat dia orang panggil. Itu dua. Yang ketiganya, syarat bagi mengucap kalimah la ilaha illallah al-qabul. Al-qabul. Kita kena terima dengan lidah, dengan hati. Kena terima. Hak mana tu Allah Ta'ala hatta mari dari segi syariat, kita kena sanggup kata ya, aku nak terima. Aku terima ibadat. Aku sanggup nak buat. Barulah sah bagi mengucap kalimah la ilaha illallah. Kena sanggup. Segala perdu Allah Ta'ala, segala ondeh-ondeh Tuhan, segala sunnah Nabi, hak mana hak Nabi wajib, hak mana hak Tuhan wajib, ya aku sanggup nak tunai, sanggup nak junjung perintah Allah Ta'ala. Al-qabul dua, terima dengan hati, terima dengan mulut. Kalau kita tak kata lagi masalah kalau mari dah, kena sanggup. Ya Allah, aku nak terima, aku terima semua ondeh-ondeh-Mu, syarak-Mu, hak mana hak Quran-Mu royak, aku sanggup nak beramal semua. Tu orang panggil al-qabul, orang panggil terima ondeh-ondeh Tuhan. Yang mana firman Allah Ta'ala hikayat daripada kaum musyrikin, innahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka itu adalah mereka itu apabila dikatakan bagi mereka itu la ilaha illallah, apabila orang suruh dia mengucap kalimah la ilaha illallah, yastakbiruna, sombong, takabur, tak sanggup nak terima, tak sanggup nak benar oleh hati. Maka itu orang panggil orang-orang kaum musyrikin, mereka bertakabur dan tidak sanggup untuk nak terima yang mana hukum Allah Ta'ala saat ini. Maka sebab itulah wajiblah di atas kita kena terima ondeh-ondeh Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, syarat bagi mengucap kalimah la ilaha illallah, iaitu al-inqiyad wal istislam lima dallat alaihi, iaitu kita kena junjung dan kita kena serah. Kena serah kepada Allah dengan tauhid. Hukum tauhid kena serah pada Allah. Yang kita buat gamuk-gamuk, main hidup mikir kau tu, dak. Ya nak kenal Allah Ta'ala ni, ya tak boleh kenal dah dengan akal. Kita kenal dengan dalil Quran dan hadis Nabi. Dalil Quran dengan hadis Nabi itu dalil masdar bagi tauhid, masdarul aqidah, tempat keluar akidah yang mari dana. Mari lihat Quran dengan hadis. Akal tu ada juga hak Tuhan royak oleh Quran. Tuhan kata suruh mikir, kita mikir. Sebagai ayat kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya sabitlah pada menjadikan akan langit dia bumi dan menjadikan akan siang hari dia malam. Allah Ta'ala kata, itulah ketana bagi orang berakal. Mana akal kena ambil juga di segi tauhid rububiyah. Tempat mana orang tu royak suruh mikir, kita mikir kan. Tapi hakikatnya main le Quran belaka lah wala akal pun. Hanya akal semata-mata akal suku ni. Suku daripada Quran ni tak boleh pakai. Gapo? Supaya itulah apa kata kalau misal sikit-sikit ya seperti kata kalau pergi kata Tuhan ada tangan supaya kita. Tak boleh tu akal tak ada tu. Tu berjenis banyaklah. Hanya boleh pakai juga dengan dalil akal hak Allah Ta'ala royak mari dalam Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah mereka itu tidak mikir pada unta? Unta kaifa khuliqat, betapakah dijadikan? Terus Allah Ta'ala suruh kita mikir unta. Unta lah susu dia tu boleh jual segenap kedai. Lemu betul juga. Kita mikir. Itu dalil kata Tuhan nak bui, tanda kata kuasa Allah Ta'ala dia panggil. Mikir boleh waktu. Bagi dalil akal hak royak mari dalam Quran. Adapun kalau dalil akal hak tak ada sebut mari dalam Quran, tak boleh lah kita nak mikir suku, tak boleh. Tu sebab dia kata Tuhan bukan atas bukan bawah. Tu tak ada dalil tu, akal pun tak ada. Quran akal Quran tak ada tu, tak boleh. Hanya kita berimej seperti mana Tuhan royak mari. Tuhan royak mari lagu mana? Allah Ta'ala tinggi. Imej dengan tinggi. Tinggilah tinggi dengan zat dia yang sung patut layak dengan zat dia. Tuhan tinggi juga milik dan meretah. Tinggi juga. Nisbah dengan kita di bumi ni, Allah Ta'ala tinggi milik meretah. Tuhan tinggi juga, tinggi dengan milik meretah. Dia tinggi dengan zat dia. Kita nak pergi pakai sebelah kata Tuhan tinggi milik mereka. Zat dia bukan tak leh. Zat dia bukan atas, bukan bawah. Tu tak leh lah tu. Zat Tuhan pun atas, milik mereka dia pun tinggi. Tuhan tinggi, tinggi dengan miliknya, tinggi dengan merekanya. Boleh kata, boleh tak ada apa. Tapi tinggi juga dengan zat dia. Siapa habis Tuhan tinggi belaka. Mutlak. Itu yang keempat, wajib kita kena serah kepada Allah di segi tauhid. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalil, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu, dan kembalikan olehmu kepada Allah, taubatkan olehmu. Hendaklah kamu kembali kepada Allah. Apa-apa kembali klik rajak kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan berserahkan olehmu, islamkan olehmu baginya, bagi Allah. Kita nak serah pada Allah. Kita tak boleh tahu zat Tuhan, sifat Tuhan kalau sebab kita tak tahu. Malaikat Allah Ta'ala lebih tahu. Ada Tuhan lah tak boleh tahu. Tinggi Tuhan balah mana, tangi Allah Ta'ala balah mana. Hak tu kita serah ke dia lah. Tu sebab apa? Kena berimej tiga. Kita kena pakai tiga jalan. Satu, isbat. Isbat turut Quran royak, hadis Nabi royak. Kena kata, kena mengaku. Yang kedua, kena menafikan tasbih, menafikan bersama Allah Ta'ala dengan baharu. Mukhalafatuhu lil hawadith. Kita kena berimej Tuhan tak serupa dengan baharu mukhalafah. Laisa kamitslihi syai'un. Yang ketiga, kita kena serah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ta'wilahu ay haqiqatahu. Tidak ada orang yang ketahui hakikat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tak ada biar boleh tahu. Sifat Allah Ta'ala tak ada biar boleh tahu. Malaikat Allah. Jadi habis, cukup tiga. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala kita kena pakai tiga ni. Isbat, nafi, tafwid, serah.
Kalau pergi pakai dua, tak boleh. Kalau pakai sa pun tak boleh. Kalau pergi pakai makna napi saja, tak boleh. Jatuh dalam golongan puak Jahmiyah. Kalau kita pergi pakai isbat saja, tak saya pakai serah, jatuh dalam golongan puak musyabbihah mujassimah. Kalau pergi pakai serah saja, tak boleh juga. Ia kena masuk dalam golongan puak mufawwidah. Semua tak betul. Hak betul tiga, pakai tiga. Apa kalau orang itu beriman dengan sifat Allah Ta'ala, isbat, nafi, serah, mukmin, muwahhid. Orang itu orang mukmin, orang bertauhid kepada Allah. Kalau pakai nafi saja, Jahmiyah. Kalau pakai serah saja, mufawwidah. Kalau pakai isbat saja, musyabbihah. Tu dia kena beza, orang panggil. Cara-cara sifat Allah Ta'ala. Al-qawlu fi sifat kal-qawli fi zat. Kita nak kecek sifat Tuhan, kita beriman dengan zat Tuhan lah no. Zat Allah Ta'ala tu lagu mana? Kita tak boleh royak, sifat dia pun tak boleh royak. Tapi kena isbat. Zat Tuhan kita isbat dah, isbat zat. Lepas tu sifat dia supaya tu lah isbat juga. Tapi nak royak tak boleh hakikat tu. Al-istiwa maklum. Itu kata Ibn Malik royak. Tu atas orang nak beriman, dia kena serah pada Allah. Itu pak. Syarat yang kelima, itu as-sidqu al-munafi lil kazib. Iaitu kena benar yang menafikan dusta. Mana kita mengucap mulut la ilaha illallah, benar dalam hati, nah, serta zahir pun benar juga. Kalau kata mulut saja, hati itu tak benar, orang panggil golongan puak munafik. Orang munafikin yang mengaku mulut ya. Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Tengok. Orang munafikin apabila dia pergi berjumpa dengan Nabi, dia kata ke Nabi, innaka la rasulullah. Sungguhnya engkau ni rasul. Dia kata ke Nabi. Tapi Tuhan kata tak, bohong. Tuhan kata tak, orang munafikin dia kata Nabi tu rasul, orang Tuhan kata tak, bohong. Bohong kan pula dah. Bohong dengan sabak mulut yang ngaku, hati tak. Orang panggil tak ada syarat bagi sah mengucap kalimah la ilaha illallah, dia kena sidqan min qalbihi. Benar mari di hati, mari di zahir. Sebab tu di zaman Nabi dulu orang munafikin banyak mana. Duk semaya sekali dengan Nabi, jalan sekali, tapi hati tak percaya. Allah Ta'ala aku kata orang munafik. Orang munafik. Munafik pada tu, itulah orang panggil, cara kata bagi syarat dia nya nak benar. Benar zahir, benar hati, baru jadi mukmin. Kalau benar zahir, hati tak, munafikin. Kalau benar hati, zahir tak percaya, orang panggil kafirin. Seperti Abu Talib. Abu Talib ia percaya dengan Nabi, tapi ia tak mengucap la ilaha illallah. Tak, dia tak saya kata. Buat apa? Sahabat dia ni ketua orang dalam Mekah, kaum Quraisy. Dia kata kalau aku turut umum pula Muhammad, nampak dia orang kata aku orang tua, dia turut budak. Hingga sahabat Nabi katalah Pak Menakeh, kalau mu kata kelimah ni, aku jamin mu dapat Tuhan. Nak tubik pada azab. Dia tak kata. Hingga sahabat Nabi kata, apa aku nak berdoa wi kemung. Akhirnya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Apabila mati Abu Talib, Nabi tu nak berdoa lah kepada Abu Talib.
Maka Tuhan bagi ayat tu tidak ada harus bagi nabi dan bagi orang mukmin nak istighfar doawi kepada orang kafir musyrikin. Tak boleh. Buat apa? Padahal hati dia percaya. Hati dia. Mana kalau percaya hati, mulut tak mengaku, kafir. Kalau mengaku mulut, hati tak, munafik. Lepas tu naknya sidqan mukmin muwahhid la ilaha illallah. Datang pada hadis, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Rawahul Bukhari. Mana tidak ada seorang yang menyaksi la ilaha illallah, menyaksi dengan mulut, sidqan, benar daripada hatinya, mari dah hati sungguh dia kecek tu, Allah Ta'ala haramkan akal dia di atas api neraka, tak masuk neraka gitu. Tu kelebihan dia. Dan syarat dia yang kelima, sidqan, kena benar zahir batin. Syarat yang keaneh bagi mengucap kalimah la ilaha illallah iaitu al-ikhlas. Kena bersih. Kena bersih. Bersih ke apa? Bersih daripada amal syirik dan cabang-cabang bagi syirik. Kalau tuan duk mengucap la ilaha illallah tapi amal syirik buat tak umur, tak ada kan? Gapo amal syirik? Nak royak gitu ya, tak ada nak pesir sasa dak. Pakai azimat kecik-kecik hang tu, jejak tak tekak lah kemarin. Dak kali royak hak tabar orang panggil pakai main sihir, main nujung tu jenis banyak. Nah, jenis-jenis syirik itu. Lepas tu ada mengucap kalimah la ilaha illallah. Mengucap tu tak pakai. Sebab apa? Sebab dia tak bersih. Tak bersih diri dia daripada cabang syirik dan amal syirik. Maka kita kena bersih daripada syirik. Pertama ar-ruqa, amal syirik. Yang kedua at-tamaim. Yang ketiga at-tabarruk. Yang keempat iddia'u ilmil ghaib. Yang kelima sihir. Yang keenam al-kahanah. Yang ketujuh nujum, tanjim. Yang ke-8 tak benda-benda amal syirik saja tu. Tu. Di lain kali lah kalau kecek ni ke. Mari ayat itu ya. Sepangau orang pergi Mekah Pergi Mekah tu kat orang hujak naik atas bukit. Bukit apa? Naik atas bukit Gua So. Tu. Atau naik atas bukit Gua Hira. Dia kata orang haji lah tu. Banyak ke naik atas tu kat giduk mengatik giduk, bawa giduk buat gitu. Tu orang pakai amalan buat ada syirik. Orang panggil ta'zimul mazarat. Hidup besar tepat kena zairah. Cuma kita zairah tu boleh. Nak pergi zairah Gua So boleh. Pergi zairah. Tapi tak ada suruh semaya sunat situ, hidup bertapa situ. Tak. Nabi hari tu dia bertapa sekat tu masa dia lepas tu. Belakang badan ni Nabi tak ada suruh. Sahabat yang hidup semaya situ. Semaya dia Gua Hira ke, semaya dia Gua So. Tak ada. Lepas tu tak ada dah. Sahabat-sahabat duk mari Madinah tak ada naik atas bukit Gua Hira gua apa hidup semaya sunat, semaya apa hidup jaga malam situ buat ibadat. Dak. Tu orang panggil amalan buat pada syirik dia panggil. Apa? Mengucap kalimah tauhid tadi tak nak itu, tak nak berjaya. Kadang-kadang naik ni tak bukit apa? Gua So naik hang siapa nak turun tak leh. Tinggi. Hang siapa kena ambil dengan kapal tu, helikopter pula. Nak turun tak leh, tinggi dak. Apa?
Orang haji dia suka kata, "Hak molek siapa atas tu." Padahal itu amal lewat dah syirik. Orang tak ada malaikat, orang-orang faham sunnah-sunnah tak apa. Kita tengok itu yalah. Tu supaya Jabal Rahmah. Naik tak bukit bukit Jabal Rahmah. Nabi tak ada suruh naik situ kali. Nabi kata Arafah semua mauqif tempat itu tempat wukuf belaka. Hidup kacau nak wukuf itu. Tu banyaklah tafsir juga. Maka yang keane kita kena bersih. Kena bersih daripada dengan niat yang bersih. Wilpah daripada amalan syirik dan amalan-amalan cabang-cabang nak pergi ikut syirik. Gapo cabang pergi ikut syirik? Tu kalau ada boleh hujan. Sebab itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Nabi kata orang yang lebih beruntung pada hari kiamat orang berkata kalimah la ilaha illallah khalisan min qalbih, bersih hatinya daripada syirik. Mulut kata kalimah la ilaha illallah, hati tak ada benda syirik. Kadang-kadang pergi ziarah kubur Nabi, dia berkecek dengan Nabi, dia minta di Nabi, "Hei Muhammad, kecek-kecek dengan Nabi, ya Rasulullah, syafaat amal ratik." Tak boleh, tu syirik, amalan syirik. Hanya ya sunat apa kalau kita pergi ziarah kubur Nabi, satu kita wisalah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Bahawa sudah kita wisalah tu, kita hadap ke belak, baca doa hak Nabi royak kita. Ni doa ziarah kubur Nabi. Lepas pada kita wisalah, kita hadap ke belak. Jangan hadap ke kubur Nabi. Hadap Allahumma rzuqna hubbahu wattiba'ahu wa syafa'atahu yaumal qiyamah wa takhalluqa bi akhlaqih. Tu doa lepas pada ziarah kubur Nabi, hadap ke belak, jangan hadap ke kubur Nabi. Allahumma, hai Tuhanku, kurnialah akan daku aku ni kasih ke Nabi, dan minta aku ni boleh syafaat Nabi, mu yang masuk aku dalam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, mintalah aku ni berakhlak pakai perangai supaya perangai Nabi. Molek sekali doa ni. Tapi jangan minta di Nabi, minta di Allah. Ni banyak ke orang-orang pergi ke Madinah, pergi mana pergi ziarah, pergi haji so baik. Banyak ke duk teriak, di kubur Nabi buat apa? Dia minta doa di Nabi. Allah, la ilaha illallah. Kena faham tauhid. Tak faham tauhid, sudahlah. Pergi tempat-tempat tak biasa jadi lalu lah. Boleh kata segenap tempat. Di Mekah juga pergi apa? Pergi tempat Pak ada duk ziarah apa? Di Hudaibiyah. Masjid ada Hudaibiyah. Ya ada masjid lama situ. Telaga Hudaibiyah pun ada. Kat tempat situ kak hidup itu situ. Semaya ke apa, semaya tak apa, semaya dalam masjid tak apa. Ni hidup semaya situ, minta berkat, minta apa gitu mah. Tu semua tu orang panggil cabenge nak pergi ikut syirik. Tak ada syirik lagi, cabang lagi dah boleh-boleh. Padahal dalam ibadat haji tu kadang-kadang duduk tanah batu. Allah, Masya Allah juga. Dia buat haji hari Arafah betul-betul lepas asar gini kak. Mu tak tanah lagi kan? Tanah. Buat apa? Ya suka kata batu ni boleh syafaat ke dia hari kiamat. Orang panggil tak ada dalil buat lagu tu. Kadang-kadang buat pergi rambut. Kuku-kuku kita tanah sekali tengok tu menyaksi. Allah, la ilah. Sebab itu nak pergi buat haji pergi mana kena reti tauhid hati. Kena reti akidah tauhid. Kalau tak reti akidah tauhid, kadang-kadang bekal rumah rambut pergi. Nak kamuh dia tu. Tu orang panggil belah gi nak buat haji, pas buat klik gapo. Buat klik tu. Tu Nabi dia syafaat. Orang utama dia dapat syafaat dengan Nabi, orang yang bersih hati dia pada syirik.
Orang itulah barulah masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Itu hadis riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Muslim pula. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajhallah. Sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan di atas api neraka orang yang berkata kalimah la ilaha illallah sedangkan hati dia saning tutup keredaan Allah Ta'ala. Tak ada kerja lain, tak ada. Orang itulah orang yang Tuhan haram neraka makan dia. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, Allahumma ja'alna mimman harrama 'alan nar. Itu orang panggil yang keane syarat bagi mengucap kalimah la ilaha illallah. Yang ketujuh, syarat yang ketujuhnya al-mahabbah. Al-mahabbah bahasa kita apa? Kasih. Kasih kepada kalimah la ilaha illallah, kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi, kasih kepada orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Kita tak ada wak kelahi balah, tak ada wak tak bertegar, tak ada. Kena kasih. Al-mahabbah, kasih. Orang yang mana ada kalimah la ilaha illallah, saudara kita. Allah Ta'ala utama kita kasih. Nabi utama kita kasih. Orang panggil sifat bagi syarat bagi nak sah mengucap kalimah la ilaha illallah, iaitu ada al-mahabbah dalam hati. Kasih kepada sunnah Nabi, kasih kepada kalimah tauhid. Nah, datang pada hadis. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal. Siapa-siapa dia ada tiga perkara ni mendapatkan akan manis iman. Iman ni kadang-kadang pahit, kadang-kadang manis. Iman le tubuh kita ni. Hak manis lagu mana? Rajin buat ibadah. Tu manis dia panggil. Rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin sebut la ilaha illallah. Tu manis dia panggil. Kau makan kau manis. Kalau pahit ke? Sani masa segar lah masa. Tu. Dia panggil jadi segar dia panggil. Tak rasa manis dak juga. Maka tiga perkara ni Nabi kata siapa-siapa yang ada dalam diri dia, tiga perkara ni dapatlah manis iman. Satu, bahawa Allah Ta'ala dan Rasul lebih kasih kepadanya. Tak ada benda yang kita kasih, Allah Ta'ala dan Rasul lebih kasih kepada kita. Lebih pada anak, lebih pada harta kita, Allah Ta'ala lebih kasih. Itu dalil dalam Quran pun ada. Yang kedua, bahawa kita kasih pada sama saudara ni, kita kasih kepada sama-sama saudara Islam, kita tidak kasih melainkan kerana Allah, bukan kasih kerana harta, bukan kasih kerana gitu gini, taklah kasih kerana Allah. Uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, aku kasih kamu kerana Allah. Tu molek kita kena berada sifat tu. Salah satu daripada sifat orang yang boleh duduk di bawah arah, orang panggil kasih kerana Allah. Ya sunat kita royak. Kalau kita kasih pada seorang, kita royak kena kata uhibbuka fillah, aku kasih kamu kerana Allah. Sunat balik orang hak kena kata sana jawab ahabbakallahu allazi ahbabta li ajli. Kena kata gitu. Kena royak aku kasih kamu kerana Allah. Jawabnya ahabbakallahu allazi ahbabta li ajli. Tuhan kasih kamu pula. Doa orang panggil, doa pergi mari. Kita nampak orang ni molek, semaya istiqamah molek, ikhlas molek, kita royak aku kasih kamu kerana Allah. Ini satu amalan yang boleh duduk di bawah arah, orang panggil. Ya 7 bahasa, salah satu daripadanya orang berkasih sama saudara Islam kerana Allah. Orang panggil orang kasih kepada kalimah thayyibah la ilaha illallah. Yang ketiganya beci kepada kupu, beci kepada benda-benda yang tak baik. Orang panggil itu, orang panggil yang ketiga, kena beci. Beci benda hak kupu, bening apa, seperti maknanya beci benar, itu orang panggil
barulah masuk. Sebab tu orang panggil kata apa? Setengah pada syarat Islam ni iaitu kena beci daripada benda maksiat, beci daripada benda hak tak molek. Tu yang ketujuh. Yang ke-8-nya, syarat yang ke-8, al-kufru bit-taghut. Kufur dengan taghut. Tinggal benda hak taghut. Benda hak taghut tu 5 perkara. Tu kita kena beci, kena tinggal. Dan beriman dengan Allah pada pihak ketuhanan ni dan ibadat. Itulah 8 perkara syarat bagi sah mengucap kalimah la ilaha illallah. Pertama, ketahui dengan makna. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, al-qabul. Yang keempatnya, al-istislam, iaitu serah diri dengan tauhid. Dan yang kelima, as-sidqul munafi lil kadzib. Dan yang keenam, iaitu bersihkan amal dia daripada syirik. Dan yang ketujuh, al-mahabbah. Dan yang ke-8, al-kufru bit-taghut. Cuma ada lagi nya ihtimam bagi tauhid. Lalu dua ya. Kecil hari ni dua perkara. Satu, masalah nama bagi kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, syarat bagi kalimah la ilaha illallah. Ada lagi syarat Muhammadur Rasulullah. Kita kena tahu syarat dia. Maka lo ni pukul 2:30. Kalau ada pia gapo atik nak tanya ataupun tak faham hak nak dok kecek tadi, boleh tanya. Apa nanya sikit? Ya, boleh. Soal itu Rahman al-Arsh istawa. Ya begini ya. Bagi dia mau dulu dia mau tak faham tu dah. Dia kata tak balik mana betul-betul kata Tuhan itu tinggi atas arah. Kita dia kata lah tu jadi jadi ngamak tepat, jadi Tuhan itu tepat apa. Kita nak berai mana dia kata ikut. Ya. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikhwah kita tanya tentang masalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia kata makna orang soal katanya kita nak pergi pakai makna Tuhan di atas arah tu tak boleh. Jadi maknanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa tu mana ni sebuah dengan sifat Allah Taala. Hak cara maknanya kita tafsir Quran mari tu ni hak ulama tafsir dah. Le hadis Nabi ada tafsir dah. Ini sebuah dengan tafsir. Dah, jangan cara kita nak tafsir Quran ni dia kena ada 5. Tafsir Quran dengan Quran. Ambil Quran buat tafsir ayat Quran. Yang kedua, tafsir Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsir Quran dengan perkataan sahabat. Yang keempat, tafsir Quran dengan perkataan tabi'i. Yang kelima, tafsir Quran dengan lughah Arabiyah. Mana tafsir Quran dengan lughah Arab ni? Yang kelima, yang akhir sekali. Kalau kita ada tafsir Quran dengan Quran, tak boleh kita nak ambil dah. Lughah Arab mari tafsir tak boleh dah. Padahal ada dah dalam lughah Arab tu istawa mana istaula tu ada. Bukan tak ada. Qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi saifin aw damin muhraqi. Mana istawa situ makna milik mereka. Ni sebuah dengan lughah Arab tu ada sungguh. Tapi apa kalau ada Quran tafsirkan Quran, apa kalau ada hadis mentafsirkan Quran, apa kalau ada tabi'i mentafsirkan Quran, maknanya orang tabi'i, orang sahabat tafsir dengan makna ala wartafa'a. Mana tinggi. Dan hadis-hadis lain yang mentafsirkan seperti hadis Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit. Atas riwayat katanya Nabi kecek dengan Tuhan. Waktu wajib kita kena beriman. Kata Nabi tu kecek dengan Tuhan di langit. Sengoti tu waktu tu. Hanya khilaf dia segi nampak Tuhan tak. Tu ya. Aisyah kata tak. Nabi tengok malam Mi'raj tu tak nampak kali Tuhan. Tengok Jibril ya. Tu.
Atas riwayat Ibnu Abbas kata Nabi tengok Tuhan, nampak Tuhan. Walau khilaf di segi nampak ya, tapi Nabi kecek dengan Tuhan sungguh. Dengan sampai Allah Ta'ala kata wa faradtu alaika wa ala ummatika khamsina salatan fakum anta wa ummatuka fi kulli yaumin wa lailah. Tu Tuhan kecek lagu tu. Aku perdukan di atasmu hai Muhammad, di umatmu 50 semaya sehari semalam. Maka mu kena buat, umatmu kena buat. Tu Tuhan sendiri kecek. Maknanya Nabi royak kata aku naik. Dia ni dibawa kerana dia berjumpa dengan Allah di langit. Itu orang panggil Quran mentafsirkan Quran pun ada. Hadis Nabi mentafsirkan Quran pun ada. Pakai dengan mana istawa, mana ala, wartafa'a, mana tinggi sungguh tu. Walau ada dalam lughah Arab, istawa mana milik mereka, itu lughah Arab. Itu tidak harus dah kita nak pergi ambil lughah Arab ni, mari buat tafsir. Nak nak balas dengan Quran tak boleh dah. Hanya kalau tak ada Quran, tafsir Quran tak ada, hadis Nabi tafsir Quran tak ada, bolehlah ambil lughah Arab mari. Atau lughah nahwu seperti dia kata Allah boleh pakai dengan mana istilah, Allah boleh pakai dengan mana an, Allah boleh pakai mana pi. Okey, dan kalau kita ngaji dalam mata alfiah nahwu okey. Tu. Pada ala lil istilah wa ma'na fi wa an. Tu. Bi an tajawuzan ana man qad fatan. Dia kata dalam mata alfiah. Allah boleh pakai berapa bahasa makna. Istilah an fi boleh pakai banyak. Walau begitu sekalipun hak ni Quran dah mentafsir Quran cukup dah tu. Nak pergi pakai hak mana? Nak percaya ke tak? Nak percaya tak ayat Quran? Tanya situ ya, percaya ke tak? Dan mana dalil hak dia kata Tuhan tu bukan di atas, mana dalil? Mana dalil mana? Hak bukan kiri, bukan kanan, mana dalil? Istawa tu makna Allah ni beri pedah mana tinggi? Tak ada. Walau ada dalam lughah Arab dengan makna istaula sekalipun, hak ni kena pakai makna tinggi. Sebab ulama tafsir manusia ada. Hadis Nabi tafsir begitu. Hingga sampai Nabi tanya pada hadis, "Aina Allah?" Teruk lagi tu. Nabi tanya satu orang hamba, "Aina Allah?" Di mana Tuhan? Salah tak Nabi tanya gitu? Wi orang kecil tadi. Salah tak Nabi tanya lah tu? Kalau Nabi salah, mengaling beh dah Nabi. Nabi pengulu makhluk, orang aling lebih wahyu daripada Allah. Nabi je tak kecek kalau Tuhan tak wahyu mari. Salah ke Nabi tanya aina Allah, di mana Allah? Hamba kata fis sama, Tuhan duduk atas. Pas Nabi jom orang kata ni orang mukmin. Nabi mengaku kata fa innaha mukminah. Orang mukmin. Pas kita duduk pegang kata aina Allah, Tuhan di atas, kafir. Oh teruk ah. Aina Allah ni. Aina Allah, di mana Allah? Nak jawab kan dah. Tak ada dah kau lain. Qalat fis sama. Berkata ia di langit, di atas. Atas lagu mana? Kita ayat dah tadi 3 dah. Isbat ke atas, menafikan bersama dengan makhluk, diserahkan hakikat pada Allah. Kalau tak pakai 3 tu, kalau tak ambil 3 tu, punah. Kaedah pelesu dia panggil. Tiap sifat Tuhan kena ambil 3 ni. Tuhan sifat dengan ada, wujud. Hakikat ada lagu mana? Tak erti. Dah. Diserahkan hakikat. Ada Tuhan dengan ada baru tak sama. 3. Kena ambil 3 ni. Tuhan atas sungguh. Atas lagu mana kita tak erti. Serah ke dia. Lepas tu menafikan bersama dengan makhluk. Malaikat di atas langit. Atas mana malaikat? Kita percaya tak kata malaikat duduk atas? Sama-sama benda gaib, percaya tak? Percaya? Apa kan tak ada gaduh apa duduk gaduh dengan Allah Ta'ala lagi duduk gaduh apa dengan malaikat?
Malah gaduh dengan malaikat ni dulu. Ya sama-sama dengan kita. Sama-sama baru. Malaikat duduk atas lagu mana? Baru kena. Ni tinggal hak malaikat gaduh-gaduh dengan hak Allah Ta'ala. Ya zambillah wa apa. Alih. Mana pakai turut tu hai royak. Kalulah kita kata ayat 3 tu hai atas tu Wahabi misalnya. Kata ulama ni syair dia kata Umar Mullah dia kata inka natabi'u ahmada mutawahhiba fa'anal mukirru bi annani wahhabi. Ulama-ulama besar-besar duk mengaku. Dia kata kalulah turut Nabi Muhammad tu dia kata Wahabi, aku mengaku Wahabi. Kalau dia kata turut Nabi Muhammad tu salah, aku orang salah. Turut Nabi tu tak kena. Ya kalulah kita kata lagu tu. Tak. Hak ni hak kena. Orang Arab mujur ya. Kita kata Wahabi, mujur, ada apa? Dia kata kalau tak ada Wahabi, agama tak reti dengan tauhid. Mujur ya tak ada Muhammad Abdul Wahab tolong wi kecek agama wi kita boleh reti. Bukan Wahabi benar salah. Wahabi ni benar hak molek. Benar hak betul dengan Quran. Orang macam jadi kena ke sunnah Nabi, orang panggil cara akidah tauhid. Tapi oleh kerana orang-orang Inggeris, orang apa gitu mau di masa duduk di Mesir ke apa gitu mau ya bimbang takut nak terangkat naik ni. Ya. Tuduh dia mau tuduh tu bukan apa dak. Tuduh tak sewa orang turut hak Quran ni. Bukan tuduh ke apa. Tuduh tujuannya tak sewa orang turut sunnah Quran. Sunnah hadis Nabi. Takut orang nak turut hak Quran dengan hadis. Takut nak lisu hak dia lah ilmu kalam ke apa tu. Pas kita kena ngaji lah hasil, kena ngaji hasil. Pergilah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan dia. Ya kelimah istawa ni pula kalau untuk dalam lurah dia kira ni. Bukan kira hak sunnah dak. Hak sunnah Nabi tu yang atas. Hak tu hak sunnah. Kira dalam lurah. Istawa saja ni beri faedah dengan mana? Ala wartafa'a, mana tinggi. Yang kedua ala istawa beri faedah mana? Sa'idah, mana naik. Summastawa ila sama wa hiya dukhanun. Tu. Kemudian naik ia Allah Ta'ala ke langit. Tuhan naik ke langit. Buat apa? Ketika tu langit tu duduk dalam asap. Tuhan menjadikan asap. Maka Tuhan menjadikan kejiring langit. Tuhan naik ke langit. Summastawa ila sama'i wa hiya dukhanun. Faqala laha walil ardi tiyatau an au karha. Maka Tuhan kata pada langit dia berming, "Muna taat ke tak?" Qala ta'ataina ta'i'in. Berkata langit dia berming, kami taat kepada Allah. Tu. Yang ketiga, istawa dengan makna kamula wa tamma. Makna sempurna kejadian manusia. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu ayatina. Apa kalau Nabi Musa tu istawa sempurna jadi pemuda umur 30. Tuhan beri Quran, Tuhan beri sunnah dia, Tuhan beri wahyu hukum dia mari. Tu istawa juga. Istawa memberi faedah dalam lugah Arab pada 3. Satu, istawa dengan makna ala wartafa'a, makna tinggi. Yang kedua, istawa dengan makna kamula wa tamma, sempurna jadi pemuda. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu ayatina. 2. Yang ketiga, istawa dengan makna sa'ida, mana naik. Nak ayat kata kelimah dalam lugah Arab istawa makna lagu tu. Ada apa pada ayat kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bukan lagi lain pada tinggi dak. Pakai mana sa ya. Mana zat tu atas arah. Sa tu yang boleh pakai. Hak sunnah cara tafsir oleh hadis Nabi mari. Lagi tafsir kau lain tak boleh. Walau ada dalam lurah gitu gini
istaula mana ada sekalipun. Hak tu hak lurus harap kecek. Hak sunnah Nabi tak pakai so tu ya. Ala mana tinggi dan terakak. Itu hak sunnah. Kita kena pegang hak sunnah. Tak limit dan agama gedak. Sunnah Nabi gedak pegang tu tak atas tak bawah. Sunnah gedak. Hak sunnah memang dipakai. Agama kita kena tu sunnah. Dia pegang tu tak atas tak bawah tak kiri tak kanan. Sunnah gedak. Soal situ sunnah gedak. Kalau sunnah, mana hadis? Mana dalil? Padahalnya tak atas tak bawah ni benda mustahil. Akal, dalam akal fikir ke mustahil. Atas bedak, bawah bedak, kiri bedak, kanan bedak. Apa benda duk lagu mana? Dengan Tuhan, kita tak boleh, dengan kita tak boleh tak lagu tu. Kalau benar satu, atas dak, bawah dak, kita tak terima dah kan? Dengan Tuhan kan tak boleh terima. Bila sifat benda mustahil kepada Allah, tak atas, tak bawah. Sebab kru ngajar budak dah. Ajar anuban budak. Sun, kambun sun, kalang sun. Fak sun, ni ke sun. Buak. Buak. Tak buak tengah. Sun atas, sun bawah, sun kiri, sun kanan. Pen thau raiครับ Budak jawab kata sun lah. Apa boleh kita tu neng bagi mana? Cuba kita hitung tengok. Kalau lob, waktu itu sun buat lob kat sun buat lob kat sun, tu baik apa? Tu cara ilmu hisab, ilmu akal, ilmu kilik. Apa boleh kita dia tu ada ke tak heran ke? Anak bersih ke Tuhan. Dah. Tujuan nak bersih ke Tuhan. Dia beriman takut Tuhan tu menjadi jihad. Takut Tuhan tu menjadi tepat ke? Oh ya dia ayat dah. Atas Tuhan beriman sudah. Hak tu tak usah cara hak tu. Kita tak ada kena duk gagah hak tu. Beriman takut. Tak ada kena takut lagu tu. Nabi pergi lagu tu, kita pergi lagu tu. Tak kena takut apa. Hak sunnah Nabi ayat lagu tu. Sebab kata Tuhan ada. Adalah no. Cakung dak apa ni apa semua tu Wih supa sifat Tuhan hak mana-mana supa. Bak tular belakang bukan bak lain. Pitu tular. Pitu apa? Nama Tuhan, sifat Tuhan, bak tular sama-sama tak erti belakang. Zat Tuhan bagi kita tak erti, sifat dia bagi kita tak erti, nama dia bagi kita tak erti pun kena mengaku. Jom, ya Tuhan kena beriman. Tapi hakikat dia tak erti. Okey baik akal. Demi akal mari fikir dah. Etika Tuhan tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan. Sunnah dah. Kalau sunnah, dalil dah. Mana dalil? Padahal dia sujud semaya duk kata apa? Dia sujud Subhan apa? Subhana rabbiyal a'la. A'la mana tinggi? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Apa? Kan oleh semaya mengaku Tuhan maha tinggi, boduk biar luar kata Tuhan tak tinggi. Heran kau. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. A'la mana maha tinggi. Akhir bagi ayat kursi betul ke? Wa huwal aliyyul azim. Ialah Tuhan yang maha tinggi. Maha tinggi belaka. Hak kata tak tinggi tu, wari ke ayat sah. Tak apa dah. Wari ke hadis Nabi sepatah kata tak tinggi, mana? Ada. Main gamak lah ke? Bahawa agama benda gaib, benda tak erti je lah. Boleh kata belaka. Kita agama dia kira. Agama kena berjalan ni dengan Quran dengan hadis. Tu agama. Kalau bukan Quran dengan hadis bukan agama. Faham tu dah. Faham. Lepas tu tolong dakwah orang lain. Okey. Lepas tu ini pada dah. Maka kita terima kasih kepada hadirin dan hadirat semua yang ada pada hari ini. Lebih kurang sikit sebanyak. Walau kita tak setuju, walau kita setuju pun, Allah kita berserah kepada Allah. Tapi kalau kita faham, alhamdulillah. Kalau kita tak faham, bila-bila kita boleh soal tanya pula. Lebih kurang sebanyak. Wassalamualaikum.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.